Jadi cikgu kalau boleh nak minta Irfan dulu. Irfan boleh tak perkenalkan diri? Bagi tahu nama, sekolah dekat mana, tinggal di mana. Okey, kemudian belajar sains dekat sekolah dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, dan dah belajar sampai unit berapa dah dekat sekolah. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ifan bin Wan Nazir. Saya tinggal di Di Senawang dan saya sekolah di Sekolah Seri Seremban dan saya belajar sains dalam bahasa Melayu. Saya dah belajar sampai apa? Sampai bahan buangan. Oh, okey. Tu hari ni bab kita pun nak belajar sampai sini juga. Okey, next. Nasrin. Nasrin boleh perkenalkan macam Irfan tadi. Assalamualaikum. Nama saya Nasrin Nazifah dari sekolah SK Perempuan Metodis 2. Saya tinggal kat Melaka. Ah, ah, saya dah belajar sampai unit Galaxy. Saya kat sekolah belajar sains dalam bahasa Melayu. Terima kasih Nasrin Nazifah. Oh, laju cikgu sekolah dia ya. Kita baru sampai unit 9. Okey. Tak apa. Kalau macam tu, cikgu nak perkenalkan nama cikgu. Cikgu seperti ada situ. Nama cikgu Cikgu Syahza Syafira. Okey, boleh panggil Cikgu Syahza boleh, Cikgu Syafira boleh, cikgu saja pun boleh. Okey, sekarang hari ini kita akan masuk unit 9, baru nak belajar unit 9. Minggu lepas kita exam. Jadi minggu depan sambil-sambil kita sebelum kita bagi tahu result exam tu, minggu depan kita akan bincangkan soalan exam kita ya, soalan paper kita yang kita jawab hari itulah. Okey. Jadi harap bersabarlah ya siapa yang nak tahu result tu. InsyaAllah saya akan bagi tahu resultnya pada kelas kita minggu hadapan. Okey, jadi dalam kelas saya, selalunya saya akan kalau bab baru, saya akan mengajar dulu. Okey, saya akan mengajar. Habis mengajar, kita akan buat latihan yang saya bagi dalam grup WhatsApp tu. Okey, habis tu kalau ada barulah dekat-dekat hujung kelas, kita akan buat latihan menggunakan blue kit ataupun quizzes. Yang ni saya akan bagi link lah. Awak tekan je link dalam ruangan chat tu dan terus akan pergi ke dia punya soalan dia. Okey. Jadi tak nak menengahkan masa lagi untuk siapa-siapa yang baru masuk. Welcome. Okey, result tahu minggu depan insya-Allah. Cikgu harap dalam masa yang sama semua orang dah bersedia dengan kertas masing-masing. Siapa yang tak print tapi di online guna tablet tak ada masalah. Okey, ada setengah orang buat guna tablet. It's okay, saya pun guna tablet ni ya. Okey, next. Okey, jom kita tengok. So, hari ni kita akan belajar mengenai unit 9. Okey, bahan buangan. Okey, bahan buangan ialah, apa maksud bahan buangan ni? Bahan buangan ni ialah bahan yang tidak diperlukan. Benda yang kita tak perlu dan kita tak mahu simpan lah. Kita nak buang, kita nak buang. Tak berguna dah bagi kita. Okey? Jadi, bahan buangan ini ada dua jenis. Terbiodegradasi ke ataupun biodegradasi. Apa pula dah cikgu terbiodegradasi dengan biodegradasi ni? Okey. Yang ni lah kita nak tengok. Terbiodegradasi ialah
Payahlah dia. Cuba dia bergerak. Sekejap. Okey. Terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh mereput. Okey, dia boleh mereput. So bahan buangan macam mana dia mereput? Siapa tak tahu mereput tu maksudnya apa? Ada Musnah. tak? Ha? Musnah. Musnah. Dia bernyatulah, dia menyatu. Dia makin lama makin cepat relai. Okey, kalau baju dia bertukar menjadi debu-debu kan. Kalau tulang dia akan bersatu dengan tanah. Macam tu. Okey. Siapa yang reputkan dia ni? Okey, dia direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Okey. Itu maksudnya terbiodegradasi. Bahan buangan yang jenis yang kedua ialah tidak terbiodegradasikan, iaitu bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Kenapa? So, apabila dia tidak boleh reput ataupun istilah dia ini mengambil masa berjuta-juta tahun baru nak reput. Kita panggil dia tidak terbiodegradasi lah ya. So barang bila dia terlalu ambil masa yang lama untuk reput, inilah dia akan menyebabkan terjadinya banjir kilat. Contoh macam dekat Selangor tu. Selangor yang memang sokmo-sokmo banjir kilat. Hujan kejap je. Selangor, Kuala Lumpur. Hujan sekejap je terus. Ya. Banjir. Kenapa? Sebab longkang-longkang ni tersumbat dengan benda-benda macam ni lah. Kaca, logam, plastik dan sisa toksik. Okey. Jadi macam mana kita kalau nak kena guna benda tu juga, tapi kita tak nak rosakkan alam sekitar. Macam mana kita nak buat? Okey, so kita akan tengok. Okey, next. Logam besi mereput tetapi tidak melalui mikroorganisma. Okey, kalau logam besi, apa contoh logam besi? Besi kereta, besi pagar, pintu pagar rumah awak, dekat tingkap, dia akan mereput tapi dia tak melalui proses yang direputkan oleh mikroorganisma. Dia logam seperti besi ini, dia mereput menggunakan melalui kaedah pengoksidaan. Bila dia terdedah dengan udara, dia makin lama akan apa? Besi bila terdedah dengan udara, dia akan apa? Siapa tahu? Apa terjadi pada besi bila terdedah pada udara? Karat. Yes, dia akan berkarat. Nak bagi cepat lagi, terdedah lagi dengan air ke semua, memang lagi cepat berkarat dia. Bila dia berkarat itulah dia proses pereputan dia. Ya? Okey. So ini adalah jenis-jenis bahan buangan. Kita tengok yang pertama. Plastik. Okey. Contohnya bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas plastik. Okey, yang kedua, kertas, surat khabar lama, majalah dan kotak. Yang ketiga, bahan buangan yang ketiga, yang ni yang paling mesra alam lah ya. Bahan kumuh dan tinja. Okey, bahan buangan dari badan manusia dan haiwan. Okey. Tinja manusia dan haiwan ini kita boleh jadikan sebagai baja. Kita boleh jadikan dia sebagai
baja. Jadi kalau siapa-siapa yang duduk kat kampung, dia bela lembu, okey, tahi-tahi lembu tu boleh letakkan dekat pokok-pokok yang nak ditanam. So dia akan jadi cepat subur ya, makin subur. Okey, next. Jenis bahan buangan sisa toksik. Okey, seperti cecair kimia, sisa pertanian dan bahan buangan industri. Next, sisa makanan. Okey. Sisa-sisa makanan yang awak tak suka, yang awak tak habis, boleh awak campurkan dengan tanah dan awak biarkan selama 3 bulan sampailah tanah itu dengan sisa makanan itu menjadi warna hitam. Ini kita namakan dia sebagai baja kompos. Ya. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak jadikan sisa makanan sebagai baja kompos. Okay, next. Kaca. Contohnya ialah botol kaca, akuarium, cermin dan peralatan kaca. Okay. Next, seterusnya yang terakhir, jenis bahan buangan logam. Okay. Contohnya besi buruk, tin aluminium, tin susu. Kesemua ini adalah jenis-jenis bahan buangan. Okay. Yang mana yang awak paling selalu jumpa? Plastik. Plastik. Okay. Kenapa? Kan untuk bawa sesuatu yang senang. Betul. Kita senang menggunakan plastik nak bawa apa-apa, nak bungkus apa-apa sebab dia convenience. Dia nipis, tak cepat koyak, tak cepat pecah, kalis air. Sebab itulah ya kita gunakan plastik. Okay. So ini adalah simbol-simbol. Ya, plastik kalis air. Saya letak plastik dekat air, dia basah. Macam ni, awak letak air dalam plastik tu. Kalau plastik awak tak terkoyak, air takkan terkeluar. Itu maksudnya ya. Dia tidak Tidak serap. dia tidak membenarkan air keluar daripada tu. Okay. Faham? Next, ini adalah logo-logo yang awak kena tahu. Yang pertama, logo ini menunjukkan bahawa bahan buangan itu adalah mudah terbakar. Baik, kenapa ni? Air siapa ni? Sekejap.
Yang kedua, kalau nampak macam tengkorak ni, oh, Nasrin terkeluar ya. Nasrin terkeluar. Kejap kita masukkan Nasrin. Nasrin assign to room 2. Okey. Kalau nampak label logo tengkorak ni, dia maksudnya dia mengandungi bahan beracun yang menyebabkan jangkitan. Kalau yang nampak macam Beyblade 3 ni, dia maksudnya dia mengandungi bahan mikroorganisma berbahaya. Yang kalau macam ni bermaksud mengandungi, kalau nampak nampak macam melecur ni, mengandungi bahan buangan berasid dan boleh menghakis kulit dan logam, ya. So ini adalah contoh-contoh logo yang akan ada pada bahan buangan toksik. So dia tak boleh buang sebegitu saja. Okey, bahan-bahan buangan toksik ni ada cara dia untuk dilupuskan. Tak boleh suka hati buang dalam sungai, tak boleh ya. Kalau kita buat macam tu, dia boleh mengakibatkan Kematian hidupan akuatik. yes. Bukan setakat akuatik, takut kita sekali ya. Next. Pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, yang pertama, yang akan kumpulkan ini ialah pihak berkuasa tempatan. Dia kalau dekat, dia majlis daerah masing-masing lah ya. Tapi sesetengah kawasan tak ada lori sampah ni yang akan ambil sampah dia, sebab nak pastikan kawasan awak berada dalam laluan dia, awak kena semua rumah dalam kawasan tu kena bayar dekat majlis daerah lah, ataupun company yang dilantik oleh majlis daerah tu. Okey, kalau dekat kawasan Kedah ni, tak silap saya Idaman. Yang kawasan awak saya tak pasti company apa. So setiap hari lori sampah ini dia akan mengutip sampah. Kemudian bahan buangan ini akan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Okey, dan dekat pusat pengumpulan sampah ini, bahan buangan ini diasing mengikut jenis. Sama ada kita lupuskan dengan dibakar dalam incinerator ataupun kita kitar semula. Jadi nak memudahkan kerja, awak boleh siap-siap kitar semula. Okey, awak boleh siap-siap kitar semula. Jadi awak akan mempercepatkan proses lah, ya. Jadi bahan-bahan yang tak boleh kitar semula ni tak akan lupuskan, ya. Next. So, ini adalah cara untuk menguruskan bahan buangan. Okey. Tadi cikgu katakan, cikgu nak tunjuk menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. So, hari ni kita akan tengok sikit video. Pada video ni, saya nak tunjukkan cara macam mana saya uruskan sisa-sisa makanan supaya persekitaran rumah kita lebih bersih dan sihat. Bukan tu saja, sisa-sisa makanan tu nanti kita boleh jadikan sebagai baja organik. Jom kita mulakan projek kita.
Antara bahan yang diperlukan dalam projek ni adalah tong sampah yang ada penutup flip di atas berkapasiti 22 galen. Okey, yang ni saya beli di Shopee. Okay, link pembelian saya ada sediakan di description video ni. Kemudian, mata penebuk saiz berdiameter 20mm dan juga drill. Pastikan masa guna drill untuk tebuk, korang perlu berhati-hati sebab takut terkena mata penebuk. Disebabkan drill jenis wired ni untuk heavy duty, so saya terus tukar kepada drill cordless. Cara nak tebuk pula, korang boleh tebuk macam mana yang korang nak. Tapi pastikan setiap sisi tong sampah ni korang tebuk supaya nanti cacing, semut dan mikroorganisma dalam tanah senang masuk untuk uraikan sisa-sisa makanan nanti. Hasilnya, korang boleh lihat seperti dalam video ni. Pastikan juga tapak bawah tong sampah ni korang tebuk supaya penguraian sisa-sisa makanan lebih cepat berlaku dalam tanah. Lepas dah siap bahagian tong sampah, sekarang kita mula pula proses gali. Cara nak gali ni pula, saya akan gali sehingga paras leher tong sampah. Maksudnya, tong sampah tadi saya akan tanam tapi tidak terlalu timbul dan tidak terlalu tenggelam. Lepas dah siap gali tanah paras yang kita nak, kemudian kita masukkan tong sampah yang kita tebuk tadi ke dalam lubang yang telah digali. Pastikan tong sampah yang kita tanam tidak terlalu tenggelam untuk memudahkan urusan penyelenggaraan. Sebenarnya, tujuan saya buat projek ni sebab nak kurangkan buang sampah basah. Yalah, bila seharian tak buang sampah basah ni, terus akan jadi berair. Bila dah jadi berair ni, bau pun akan kurang sedap terhasil dan akan ada banyak lalap bertamu di rumah. Di samping tu juga, dengan projek ni saya boleh hasilkan baja kompos yang mana dapat menyuburkan tanaman dan sayuran yang saya tanam di tepi rumah. Bila dah selesai, macam inilah kejadiannya. Lubang-lubang tepi tu nanti cacing akan masuk untuk menguraikan sisa makanan. Ni contoh yang pertama. Sisa-sisa makanan seperti nasi, tulang ikan, bihun atau apa-apa saja korang boleh masukkan dalam lubang ni. Kemudian, ni pula perut ikan pun korang boleh masukkan juga. Pendek kata, apa saja bahan-bahan yang boleh terurai, kita boleh masukkan dalam lubang ni. Apa yang penting, dengan projek ni rumah korang akan jadi lebih bersih, terhindar dari lalat serta dapat selamatkan alam sekitar dari buang sisa makanan yang tidak terancang. Selamat mencuba. Okey, jadi awak boleh cuba dengan family awak. Okey, buat projek ini ya. Seterusnya, kita juga boleh menyediakan bekas khas untuk mengisi bahan kimia dan minyak ya. Okey. Okey. Seterusnya yang ni senang lah. Ini kita dah selalu tengok. Ini adalah apa? Tong untuk kitar semula. So awak asingkan yang mana kaca, yang mana kertas, yang mana apa lagi? Plastik, okay? Next, sampah-sampah lain mestilah kita ikat dan dibungkus ya. Jangan pula bagi dia berlubang-lubang. Bila nak buang tu kesian dekat pakcik yang kutip sampah tu. Okey. Okey, sekarang kita adalah kita ada amalan 5 ya. 5R. Bukan lagi 3R, okey. Reduce, tapi kita tengok dulu amalan 3R. Reduce, kurangkan. Reuse, reuse apa? Kita guna semula. Contohnya botol air yang kita beli, kita guna semula. Kita gunakan surat khabar nak bungkus nasi lemak, itu semua guna semula. Recycle, kita kitar semula. Kita guna letak surat khabar kita dan surat khabar itu dibuang habis dakwat dia dan dijadikan kertas yang baharu. Okey. So, apakah kesan buruk jika kita tidak menguruskan bahan buangan dengan betul? Pertama, kita buang bahan-bahan kimia ini dekat sungai. Apa jadi? Dia boleh menjejaskan hidupan
akuatik. Kita buang sampah plastik dekat longkang boleh menyebabkan banjir kilat. Okey, kita buang kertas, kita membazir jadi pembaziran tenaga. Kena tebang pokok untuk dapatkan kertas yang baru. Ini kita buang sampah dekat laut jadi pencemaran air. Okey. Kemudian penyebaran wabak penyakit bila sampah dibuang merata-rata adalah lalat tikus. Jadilah penyakit macam-macam. Tak termasuk adanya pembaziran sumber. Okey. Setakat ni semua okey? Boleh dapat tak? Dapat. Ush, kita 30 minit je recap lah. Faham ke tidak? Kalau tak faham, saya boleh ulang. Okey. So, kita terus kita pergi ke latihan kita. Sebelum itu, saya nak tunjuk dekat awak macam mana kita nak kitar semula kertas. Ini kita boleh buat sendiri. Okey, awak boleh buat dekat rumah tanpa perlu pergi kilang pun awak boleh buat sendiri. Tapi ini cara biasalah ya. Okey, itu cara kita nak recycle. Awak boleh buat sendiri dekat rumah. Okey, so kita tengok latihan. Ya? Kertas kasar tu apa? Ha? Kertas kasar. Oh, kertas kasar tu. Struktur kertas tu adalah kasar, ya. Dia taklah halus macam yang kita selalu guna ni. Macam kertas yang kita guna ni adalah halus. Kertas kasar ni macam kertas struktur dia macam memang kasar lah. Sebab kita tak ada penggelek dia tu yang nak bagi dia halus. Tapi bolehlah kita hasilkan kertas baru. Okay, boleh digunakan lah tapi tak berapa sedap lah. Tapi cara dia nak menunjukkan awak pun boleh buat kertas semula dekat rumah. Okay. So, okay, cuba jawab soalan A dengan B. Okay, awak cuba buat sendiri dulu. Saya nak ke tanda sekejap. Cuba awak jawab soalan A dengan B dulu. Sekarang 8.49.
Saya rasa senang je soalan ni. 851 kita bincang. Sekejap, saya balik. Saya pergi tanda sebut. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Dia kata apa? Kenal pasti jenis bahan buangan daripada sumber berikut. So dalam rajah ni dia dah beri dah berpilihan jawapan. So dia nak kita buat apa? Kita bahagikan dia punya sumber bahan buangan itu apa dia? Untuk pertanian, apa yang pertanian buang? Domestik, apa sisa bahan buangan domestik? Industri, apakah sisa bahan buangan industri? Kenderaan, apakah sisa bahan buangan bagi kenderaan? So kita tengok yang pertama, pertanian. Pertanian dia buang apa? Siapa boleh bagi satu? Baja. Baja, betul. Lagi? Racun serangga. Betul, racun serangga. Dah settle dua jawapan ini ya. Baja dan racun serangga. Sisa buangan domestik. Apa maksud domestik? Sisa buangan tempatan lah. Selalunya daripada rumah. Okey, apa yang rumah buang? Kertas, plastik. Okey. Kertas, Cikgu, yang pertanyaan apa tadi? baja dan racun serangga. Dah? Dah. Okey, next. Domestik, kita buang kertas, lagi kita buang apa? Plastik. Plastik.
Lagi? Selain kertas dan plastik apa lagi? Yang paling common, yang apa lagi Sisa yang makanan. betul, sisa makanan. Okay, next. Apakah sisa buangan daripada industri? Industri buang apa? Sisa kumbahan. Sisa kumbahan, betul. Bahan radioaktif. Sisa kumbahan. Eh. Bahan radioaktif. Okey, lagi satu. Industri keluarkan apa? Kilang keluarkan apa? Apa lagi? Habuk. Ha? Asap. Asap. Betul. Okey. Next. Okey. Kenderaan. Kenderaan apa lagi? Sisa habuk. Karbon monoksida. Betul. Karbon monoksida. Cikgu, yang 3 apa tadi? Sekejap. Karbon monoksida dan asap pun ada juga dekat sini ya. So ini ialah jawapannya untuk keempat-empat keempat-empat sektor ya. Kalau pertanian dia keluarkan sisanya baja dan racun serangga. Kalau domestik maksudnya sisa bahan buangan daripada rumah lah ya. Okey, dia keluarkan kertas, plastik, sisa makanan. Kalau sisa industri, sisa kumbahan, bahan radioaktif dan asap. Dan untuk kenderaan, dia keluarkan habuk, karbon monoksida dan juga asap. Okey. Untuk soalan B, dia kata tuliskan pencemaran udara atau pencemaran air. Tulis antara dua itu sahaja. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Daripada gambar yang pertama ni, agak-agak dia pencemaran apa ya? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Ya, tengok asap besar gerabak tu mestilah pencemaran udara. Okey. Next. Pembakaran terbuka. Pencemaran apa ya? Udara. Betul. Pencemaran udara. Okey, yang ketiga. Pencemaran air. Ni apa dia ni? Minyak hitam yang dikeluarkan oleh kapal-kapal. Minyak hitam yang tumpah. So, dia ialah pencemaran air. Okey, yang keempat. Kilang buang. Sisa dekat sungai. Pencemaran apa? Pencemaran air. Yes, pencemaran air.
Meletakkan racun dekat tanaman. Pencemaran apa ni? Ceng, ceng. Pencemaran Sebenarnya dia ialah pencemaran air. Macam mana pula jadi pencemaran air, cikgu? Okey. Bila racun serangga ini diserap oleh tanah, okey, daripada tanah itu racun itu akan ke laluan air bawah tanah yang masuk ke sungai-sungai. Sebab itulah kalau kita cek bacaan racun dekat sungai yang berdekatan dengan kawasan tanaman yang menggunakan racun serangga, racun-racun yang macam ni, maka kita akan tahu bacaannya tinggi. So itu akan sentiasa selia lah oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, nombor 6. pencemaran udara. Yes, asap daripada kereta, daripada kenderaan, dia ialah pencemaran udara. Okey, semua siap? Dah. Okey, next. Kita tengok. Dia kata kelaskan. Okey, kelaskan bahan buangan berikut. Dia minta awak kelaskan kepada 2 bahagian, 2 kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan terbiodegradasi, yang kedua tidak terbiodegradasi. Okey, terbiodegradasi kita tulis kat sini kalau awak confused, dia mudah reput. Diurai. Okey, dia mudah reput, senang diurai. Tidak terbiodegradasi, senang cerita sukar reput. Sukar reput ataupun tidak reput. Tidak mudah terurai. So, kita tengok antara dan tolong bila dia kata kelaskan bahan berikut, maksudnya dia nak awak gunakan bahan yang diberikan di dalam gambar ini. Jadi tolong pastikan awak tidak menggunakan bahan yang lain daripada yang diberikan oleh soalan. Okey. So kita tengok soal terbiodegradasi apa dia? Daun kering. Okey, daun kering, betul. Beg kertas. Beg kertas. Yang ni? Surat khabar. Surat khabar. Okey, lagi? Bendera kain. Bendera kain. Lagi satu? Kerusi kayu. Kerusi kayu. Okey. So ini adalah 5 bahan yang kita kategorikan terbiodegradasi. Okey, next. Tidak terbiodegradasi. Okey, Akil, apa jawapan dia? Akil? Gunting besi. Ha? Gunting besi.
Gunting besi. Okey. Betul. Lagi Akil? Botol. Apa? Botol. Botol. Ya. Jak kaca. Jak kaca. Timba plastik. Timba plastik. Beg sampah. Beg Beg sampah. Beg sampah ni plastik sampah ke? Plastik sampah ni sebenarnya. Okey, ni memang plastik. So, kita kategori tidak terbiodegradasi. Okey, soalan seterusnya. Thank you, Akil. Kata apa? Kelaskan mengikut jenis pencemaran yang memberi kesan kepada kualiti kehidupan. Okey, dia dekat sini dia berilah beberapa kesan yang boleh mengganggu kualiti kehidupan kita. So yang pertama, jerebu. Apa yang jerebu buat? Apa yang mengganggunya kalau ada jerebu? Apa yang mengganggu kalau ada jerebu? Arfa Ryan. Apa yang mengganggu kalau ada jerebu? Arfa hilang pula dah. Ya. Apa yang mengganggu kalau ada jerebu? Macam tak nampak. Tak nampak? Oh, jerebu. Jerebu Susah bernafas. Okey. Kita akan susah bernafas. Lagi, selain mengganggu pernafasan kita, apa lagi dia buat? Mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Yang itu disebabkan ikut. Saya rasa sebabkan dia mengganggu pernafasan. So, kita sukar bernafas, jadi dia akan mengancam nyawa. Betul. Lagi, dia mengganggu penglihatan juga ya. Untuk jerebu. Next, kalau air berbau busuk, macam mana dia mengganggu kita punya kualiti kehidupan? Zahira nak jawab ke? Tak nak. Terkejut saya. Zahira buka. Okey. Amni, air berbau busuk, apa yang mengganggu kehidupan kita ni kalau air berbau busuk? Bau lah. Air. Kita tak selesa kan kalau air tu berbau busuk kan? Maksudnya bukanlah air yang kita minum. Maybe air dekat longkang, ya, air sungai berbau busuk. Kita akan rasa tidak selesa untuk berada di situ. Okay, next. Hidupan akuatik terjejas. Apa yang mengganggu kita yang mati? Haiwan laut. Kematian hidupan akuatik. Bila hidupan akuatik mati, kita akan hilang sumber makanan, ya. Next, macam apa yang mengganggu kalau menjadi tempat pembiakan haiwan perosak? Apa yang mengganggu kita kalau jadi macam tu? Haiwan diancam kepupusan. Haiwan diancam kepupusan. Ni haiwan perosak. Haiwan perosak, apa contoh haiwan perosak? Lalat, tikus, lipas. Apa yang mengganggu kehidupan kita kalau haiwan perosak ni membiak? Sampah sarap. Barang menjadi rosak. Yes, barang menjadi rosak, boleh menjadi tersebarnya penyakit berjangkit. Yang masuklah poin seterusnya. Okey. Sebabnya tikus, lalat, ini adalah satu haiwan yang sangat berbahaya ya. Okey, next. Next, banjir kilat.
Apa yang mengganggu kehidupan kalau banjir? Tak boleh main jalan raya. Pertama, dia boleh merosakkan harta benda kita bila banjir kilat. Ya, dalam masa hujan 2 jam, habis dah rosak kereta. Kereta dah tenggelam dah. Okay. Next, suhu global meningkat. Kita memang akan rasa terganggu lah dengan suhu dunia meningkat. Okay, kita dalam keadaan aircon pun kita akan rasa panas. Baru pukul 9 pagi kita dah rasa panas sangat-sangat dah. Ya, dia sangat mengganggu hidup kita. Dan bila suhu dunia meningkat, dia juga akan menyebabkan apa? Kemarau, empangan akan surut. Banyaklah dia punya dominos effect dia. Okey, persekitaran berbau dan tidak indah, masalah pernafasan, itu semua sama je macam tadi. So, dalam kes ini dibahagikan kepada 3. Okey, jenis-jenis pencemaran tadi awak tolong kelaskan kepada 3. Dia masuk kategori pencemaran udara ke, pencemaran tanah ke, ataupun pencemaran air. Okey, kita tengok yang pertama. Saya nak pencemaran udara. Boleh tak saya minta Zahira Aisyah berikan apa contoh pencemaran udara berdasarkan gambar? Apa ni yang kilang tu? Berdasarkan ni, yang dia bagi dekat atas ni, Tak nampak. Tak Ah, tak. tak. Jerebu. Bagi pencemaran udara. Okey, jerbu. Thank you Zahira. Arisa, boleh bagi satu Arisa selain daripada jerebu? Apa lagi pencemaran udara? Asap. Asap ada kat sini tak? Ada asap ada kat sini tak? Tak. Tengok pilihan jawapan dia. Apakah kesan daripada Masalah pernafasan. betul masalah pernafasan? Thank you Arisa. Dan terakhir, Iris, apa kesannya bagi pencemaran udara? Iris Iskandar. Okey. Saya ke cikgu? Apa dia? Apakah kesan daripada pencemaran udara? Awak tengok jawapan dekat atas ni. Okay, jawapan dekat sini ni. Jawapan dekat ni yang dalam kotak tu. Okey, antara selepas jerebu masalah pernafasan, apa lagi satu? Hasil daripada pencemaran udara, apakah kesan dia? Suhu global meningkat. Yes, betul. Suhu global meningkat. Thank you, Iris. So, bila ada pembakaran terbuka, ada asap. Asap daripada kenderaan, itu semua menyumbang kepada suhu global akan meningkat. Okay. Thank you, everybody.
Next, untuk pencemaran tanah. Cikgu nak panggil, boleh tak? Haris Mishari berikan. Apakah kesan pencemaran tanah? Okey, bila tanah tercemar, apakah yang berlaku? Persekitaran berbau dan tidak indah. Persekitaran berbau dan tidak indah, betul. Thank you, Haris. Persekitaran berbau Okey, Imran berikan satu lagi. Apakah kesan dari hasil pencemaran tanah? Menjadi tempat pembiakan haiwan perosak. Menjadi tempat pembiakan haiwan perosak, betul. Dan Irfan, last ni Irfan. Apa kesan satu lagi? Penyakit berjangkit. Betul. Bila ada haiwan perosak, akan adalah penyakit berjangkit. Okay, next. Maka yang lain tu mestilah pencemaran air. So, pertama akan terjadinya lah banjir kilat. Bila banyak sampah sarap, air akan berbau busuk. Kemudian air berbanyak sampah, hidupan akuatik akan terjejas. Dan yang terakhir sekali, sama juga akan ada penyakit berjangkit. So, ini adalah kesan-kesan akibat pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Jadi, saya harap awak semua sempatlah salin. Ya, semua sempat salin tak? Ada yang belum sempat salin? Dah, boleh saya proceed soalan seterusnya? Orang kata diam tanda setuju ya. Okey, tak apa. Kita proceed ke soalan seterusnya. Dia kata apa? Lengkapkan rajah di bawah dengan langkah-langkah untuk menguruskan bahan buangan secara terancang. Okey. So, yang pertama,
Dalam gambar ni apa yang dia buat ni? Okey. Dia ambil sampah-sampah dekat kedai-kedai, dekat rumah-rumah, dia kumpulkan ke dalam lori. So apa yang dia buat ialah bahan buangan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Ni dah simpan salin Okey, nombor 2. Dekat pusat pengumpulan sampah, apa yang berlaku? Apa yang dia buat ni? Dia akan asingkan, bahan buangan tadi akan diasingkan kepada bahan yang kita boleh kitar semula dan bahan yang tak boleh kitar semula. Bahan buangan diasingkan kepada bahan boleh dikitar semula atau tidak boleh dikitar semula. Okey, kalau kita boleh kitar semula, kita akan hantarlah untuk kitar semula. Bila tidak boleh kitar semula, apa kita akan buat? Kita akan ini yang tidak boleh kitar semula ini kita akan bakar. Kita bakar dalam incinerator. Ya. Next, nombor 3. Okey, yang ketiga. Yang boleh kita kitar semula, kita asingkan bahan buangan diasingkan kepada bahan buangan kertas plastik kaca dan logam. Okey, yang keempat. Bahan buangan seperti buku, botol, tin dan kaca
Diproses ya. Nombor 3 tadi. Sekejap. Diproses menjadi bahan yang baharu di kilang pemprosesan. Okey dah? Arfa siap belum? Dah? Dah ke belum? Okey, kita tengok soalan ini. Apakah langkah yang perlu diambil di kotak ini bagi bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula? Okey. So, bahan buangan yang tak boleh kitar semula, apa yang kita nak kena buat? Jadi, macam cikgu cakap tadi, bahan buangan ini akan dibakar di dalam incinerator bersuhu tinggi. Dan sisa-sisa dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Okey, selain daripada itu ada satu lagi kertas ya yang saya nak tunjuk dekat awak. Walaupun dia kertas tetapi ia tidak boleh kita lupuskan, kita tak boleh kita semula, kita kena lupuskan. So itu kertas itu ialah Al-Quran dan ataupun mana-mana kertas yang ada ayat Al-Quran. So ini adalah cara kita nak lupuskan Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami.
So lepas kita bakar Al-Quran itu sehingga menjadi debu, kita kena jadikan dia seperti butter dan dia haruslah dilepaskan di laut dalam, ya, laut dalam. Time tu kita perlukan bantuan daripada tentera laut lah, ya. Itulah cara untuk memastikan kesucian Al-Quran itu terpelihara. Jadi, ingat ya, Al-Quran tidak boleh dikitar semula. Kalau terkoyak, maka kita kena lupuskan mengikut cara yang seperti saya tunjuk tadi, ya. Okay, next kita tengok soalan objektif. Okay, saya bagi nama-nama, terus anda akan jawab mengikut nama. Tadi kita last dekat Irfan. Jadi, nombor 1 Anissa. Nombor 2 Dia. Ketiga Amni. 4 Ilham. Farish, Ilham Farish. Yang kelima Ainul. Yang keenam Elman. Yang ketujuh Damia. Dan 8 Nasrin. Nasrin. Okay, 9 tak ya? Okay, boleh. Anissa, nombor 1. Raja di bawah menunjukkan suatu aktiviti. Kena pasti kesan daripada aktiviti ini. C. Pencemaran air. Betul. Pencemaran air. Next, Dia. Antara berikut yang manakah akan terjadi jika bahan buangan tidak dilupuskan secara terancang? A. Keadaan persekitaran berbau busuk. Okay, betul. Yang ketiga, Amni. Antara berikut yang menjaga keburukan perebutan bahan buangan. C 2 dengan 3. Gas beracun terhasil? Tidak. Tak. 3 tu pun betul ya. Sebab itulah kalau awak perasan waktu dalam kes ada seorang wanita India, wanita daripada negara India terjatuh ke loji kumbahan kan. Terjatuh dekat laluan mendap, kemudian terjatuh ke lubang loji kumbahan itu. Kenapa kita hentikan proses menyelamat itu adalah disebabkan dekat loji kumbahan itu akan adanya gas beracun. Jadi berbahaya kepada pasukan penyelamat kita, ya. Okey, yang keempat Ilham Farish. Bawah menunjukkan 3 jenis pencemaran. Jenis pencemaran. P. Menjejaskan keseruan tanah. Q. Menyebabkan masalah pernafasan. A. Memusnahkan kehidupan akuatik. Antara berikut yang manakah mewakili pencemaran P, Q dan A dengan betul? So jawapan dia? C. Menjejaskan kesuburan tanah, air. Menyebabkan masalah pernafasan tanah. Memusnahkan hidupan akuatik, udara. R tu udara. Awak kata jawapan dia C kan? Jadi kalau menyebabkan masalah pernafasan mesti ya.
Kalau menyebabkan B. betul, B. Sila udara. Okey, yang lain tu bukan udara, semua salah. Macam tu. Okey, next. Number 5, Ainul. Uh, Antara berikut yang manakah merupakan cara terancang untuk melupuskan bahan buangan? D. Cara terancang. D tu dia tanam dalam tanah. B dia bakar. C dia lalukan dalam sungai. Jadi jawapan dia ialah A sebenarnya. Kita balut bungkus elok-elok dalam plastik sampah tu untuk di pick up oleh lori tadi ya. Elman, nombor 6, Elman. Raja di bawah menunjukkan cara pelupusan bahan buangan yang tidak terancang. Antara berikut pernyataan yang manakah betul tentang kesan cara pelupusan bahan buangan sebegini? D. 6D betul. Semua di atas. Next. Yang ketujuh, Damia. Boleh tak Damia? Nine Damia okey tak? Damia mungkin tak okey sebab Damia tadi kejap masuk kejap keluar. Okey, tak apa. Okey. Antara yang berikut, yang manakah ialah bahan buangan yang boleh mereput? Antara X, Y dan Z. Yang mana bahan buangan yang boleh mereput? Bagi tahu. Y Anyone? dan Z. Okey, Y dan Z. Okey. Jadi jawapan dia D. Correct. Betul, betul. Okey, next. 8, Nasrin. Nasrin Nazifah. Antara berikut, padanan yang manakah betul tentang perbezaan di antara bahan buangan terbiodegrasi dengan bahan buangan tidak terbiodegrasi? Jawapan dia B. Betul tak? Betul. Terima kasih. Job. Dan yang terakhir, bahan yang mereput akan diuraikan menjadi bahan yang lebih ringkas. Seperti bila dia diuraikan tu, dia jadi bahan yang lebih ringkas, dia jadi apa? Itu poin soalan ni. Adakah dia jadi tanah dan air? Adakah dia jadi karam, mineral dan air? Adakah dia jadi nutrien dan mineral? Ataupun dia jadi air dan karbon dioksida? So which one is the closest one? Yang mana yang paling betul? C. Ya, dia jadi nutrien dan mineral. Okey. Next, kita tengok soalan. Ni soalan terakhir. Muka surat terakhir sebelum kita jawab Blue Kit. Kita tengok soalan yang pertama. Raja di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan buangan daripada kantin sekolah. Dia ada P, Q, R dan S. P, sayur-sayuran dan buah-buahan yang rosak. Q, botol. R, tin. S, sisa-sisa makanan ya, sisa ikan. Okey. Nyatakan bahan buangan yang boleh reput, yang boleh diurai, terbiodegradasi. Apa? Antara P, Q, R dan S. Anyone? P dan S. P dan S. Betul? Cikgu, Ya? ambil tandas sekejap. Boleh. Tidak terbiodegradasi? Q dan R. Ya, betul. Q dan R.
Jelaskan maksud bahan buangan terbiodegradasi. Okey. Boleh Ba diurai. bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Oleh mikroorganisma. Jelaskan maksud bahan buangan tidak terbiodegradasi. Yang ni kalau atas tu boleh direputkan, yang bawah tidak boleh direputkan. Bahan buangan yang tidak boleh Okey, raja di bawah menunjukkan suatu kaedah melupuskan bahan buangan. Pada pendapat kamu, adakah kaedah tersebut baik? Dia bakar. Baik ke tidak? Tidak. Tidak. Okey, berikan alasan kenapa kita kata tak baik. Menyebabkan pencemaran udara. Betul. Menyebabkan pencemaran udara. Bila ada pencemaran udara, secara automatik dia akan menyebabkan masalah apa? Pernafasan. Betul, masalah pernafasan. Cikgu, Ya, saya. yang cikgu kata tak boleh bakar. Tapi kenapa Al-Quran bakar? Sebab Al-Quran kita tak boleh kita semula. Jadi dia harus dilupuskan macam saya cakap tadi. Kita bakar dia dalam incinerator. Incinerator ni kurang kesan dia. Dia tak macam pembakaran terbuka. Dia tertutup sikit. Cumanya memang Al-Quran kita tak boleh kita semula. Contoh kayak Al-Quran terkoyak. Al-Quran yang dah terurai, yang hilang dah muka surat. Kita tak boleh baca dah kan. Dia tak boleh kita semula ayat Quran tu. Kita tak boleh buang dakwat dia, tak boleh. Memang hukum dia kena bakar. Ataupun kalau tak mau guna, awak simpan. Kena simpan elok. Tapi kalau kita memang tak mau guna dah, dekat rumah pun dia makan dengan anak-anak je, kita kena bakar sampai dia jadi abu. Dan abu tu kita compilekan jadi macam bata. Dan kita akan bagi kepada kita akan minta kerjasama daripada tentera laut, sebab abu itu harus dilepaskan dekat laut dalam. Maksudnya dekat dah sampai ke border, dah masuk perairan negara lain dah. Maksudnya memang betul-betul tengah. Jadi itulah. Ya. Memang kita tak boleh kitar semula. Kertas Al-Quran tak boleh kitar semula. Tapi kalau nak guna kertas kita semula, nak cetak Al-Quran baru, tak ada masalah. Tapi kalau Al-Quran tu dah terkoyak, dimakan anak-anak, dah tak boleh baca dah, awak tak boleh guna dah, maka kita akan lupuskan dia. Dia tak ada, Al-Quran tak ada dua. Dia sama ada awak simpan ataupun awak lupuskan je. Al-Quran ataupun mana-mana buku yang ada ayat Al-Quran, buku-buku agama yang ada ayat Al-Quran,
tidak boleh dikitar semula. Harus dilupuskan. Okey. Melalui kaedah kita bakar dalam incinerator dan debu-debu itu tidak boleh bercampur dengan buku lain ya. Sebab tu dah ada pusat dia. Yes. Kenapa kena letak kat laut dalam? Supaya kalau kita letak dekat laut yang cetek, berkemungkinan kita terpijak dia. So betapa Al-Quran itu betapa tingginya darjat Al-Quran tu, kita letak dekat laut dalam. Kita akan jatuhkan dia di laut dalam supaya tiada siapa yang boleh terpijak ke apa ke tak. Ya. So itulah hikmah dia kenapa disyariatkan seperti itu. Okay. Jadi kalau awak ada Al-Quran yang tidak digunakan, cari pusat pelupusan Al-Quran. So boleh hantar kepada mereka. Jangan buang, jangan campur dengan kertas biasa sebab tidak boleh kita kitar semula kertas Al-Quran. Gunakan kertas kitar semula nak keluar Al-Quran baru tak ada masalah. Tapi kertas yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh dikitar semula. Okey, berikan cara yang lestari. Memasang penapis pada corong asap supaya bahan kimia berbahaya tidak dilepaskan ke udara. Nyatakan satu lagi jenis pencemaran. Yang ini pencemaran udara. Jadi satu lagi sama ada awak buat pencemaran air ataupun pencemaran apa? Pencemaran tanah. Betul. Okey, Amni boleh faham tak? Ada soalan lagi Amni mengenai pelupusan Al-Quran? Tak ada. Al-Quran ni tinggi ya darjatnya di sisi orang Islam. Maka kalau nak lupuskan tu pun ada kaedah dia, ada cara dia. Dan tak semua orang boleh lupuskan Al-Quran. Jadi janganlah bakar ikut suka hati sebab pun mesti harus diletakkan di laut. Mesti harus dilepaskan di laut. Itu dalam hadis ke? Tu tak silap saya fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa. Hadis tu saya tak pasti, saya cek balik. Saya bukan ustazah tapi yang saya tahu memang itulah cara pelupusan Al-Quran yang betul. Okey, semua dah boleh masuk link yang saya bagi. Kita 5 orang je ke? Kita ada 18. Tolak 3.
Sepatutnya 18/3 pula. 18/2 sebab dia 16 orang. Cikgu, saya tak boleh masuk rumah saya, hujan lain stop. Okey, tak apa. So patutnya 15 lah. Tak apalah, saya on sedia. Cikgu, kalau rumah saya hujan je cikgu. Ha? Rumah saya hujan juga cikgu. Hujan, try masuk dulu. Kalau tak boleh masuk tak apa. Okay. Masuk dulu. Share.
Okey, tahniah pada semua yang menang. Okey, sebelum kita ambil gambar kehadiran, kita akan baca surah Al-As dulu. Sambil-sambil kita baca surah Al-As, yang lain boleh buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, buka kamera. Satu. Okey, tengok kamera semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, itu saja. Jumpa lagi kelas minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. cikgu. Baik, terima kasih cikgu. Bye. Bye.